ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Musalli sambung minggu lepas ni, hari Selasa baru ni. Habis kita berkaitan dengan sembahyang hari raya selesai. Bukan, takbir raya. Sembahyang hari raya Ahad lepas. Selesai kita berkaitan dengan takbir raya. Selesai. Habis masuk kita solat tarawih pula 126. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sembahyang sunat tarawih dan setengah daripada sunat yang muakkad. Setengah daripada sunat yang muakkad yang sangat dituntut. Sembahyang ni sembahyang yang sangat dituntut adalah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Lambat lagi tarawih tapi kita kena masuk lah, tak kita nak langkah kot. Inilah pengajian kita daripada awal lagi tu. Kalau kena dekat-dekat dengan bulan Ramadan, elok juga. Tapi nak buat macam mana? Dah kena pada waktu ni, kena baca jugalah. Takut nanti kan bila masuk bulan Ramadan nanti lupa dah pula. Pertama, solat sunat tarawih adalah salah satu solat sunat yang muakkad, yang sangat dituntut untuk dibuat. Dan dia dikerjakan berjemaah pada bulan Ramadan yang dimulai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum pada tu Nabi sendiri buat 3 malam aja. Ada setengah riwayat kata 23, 25, 27 hari bulan Ramadan sahaja. Lepas tu tak buat dah. 3 hari je. Siapa yang buat penuh ni? Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia himpunkan lelaki dan perempuan ramai-ramai dekat masjid untuk solat tarawih. Dan bukan dibuat macam Nabi 3 hari. Tidak, Nabi buat 3 hari aja. Dan dia buat tu pula Nabi buat 8 rakaat, lepas tu sambung dekat rumah lagi 12. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab dia tak buat begitu. Dia gabung dengan 20 sekali. Itu kita akan bahas nanti. Kita akan bahas tu bab tu nanti. Jadi yang dipelopori, yang dimulai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, salat tarawih ni yang kita panggil tarawih. Waktunya kemudian daripada sembahyang Isyak hingga keluar fajar. Bila boleh mula solat tarawih ni? Kadang-kadang kita solat tarawih dah banyak kali dah. Tapi kalau kita tak lalu dalam pengajian kita tak boleh nak jawab soalan. Apa soalannya? Bila waktu solat tarawih? Bila masuk waktu solat tarawih? Masuk waktu solat tarawih bukan waktu Isyak. Kalau kita tengok kitab kita tu, kemudian daripada sembahyang Isyak,
bukan pada waktu isyak. Dia ada beza. Pada waktu isyak dengan maksud masuk waktu isyak ada tarawih. Tak masuk isyak tak adalah tarawih tu. Tak bolehlah solat tarawih. Itu kalau solat tarawih adalah pada waktu isyak. Sedangkan solat tarawih bukan pada waktu isyak. Dia selepas daripada sembahyang isyak. Dia ada beza lah. Bezanya, jika pada waktu isyak, masuk je waktu isyak, sembahyang tarawih sah. Jika selepas sembahyang isyak, jika tarawih ni selepas sembahyang isyak, masuk waktu isyak, tak sah sembahyang tarawih. Dia kena sembahyang isyak dulu. Jadi solat tarawih mana satu ni? Solat tarawih lepas solat isyak, bukan pada waktu isyak. Habis tu boleh ke sembahyang isyak bukan pada waktunya? Secara normalnya tak boleh lah. Tunggu masuk isyak, barulah sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, sembahyang tarawih. Yang mana kebetulan tarawih tu pada waktu isyak. Sedangkan syaratnya bukan pada waktu isyak. Syaratnya lepas sembahyang isyak. Jadi kalau katakanlah tak sempat nak sembahyang isyak, sampai-sampai tengok orang sembahyang tarawih, imam sembahyang tarawih dulu. Nanti lepas imam witir ujung-ujung nanti, aku sembahyang isyak. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tak jadi solat tarawih tu. Dia jadi solat qiyam Ramadan, solat mutlak aja, solat sunat mutlak aja. Dia tak jadi tarawih. Sebab tak solat isyak lagi. Walaupun dia sembahyang tarawih tu 20 ke, dia buat dengan imam kerana dia sayang nak tinggal. Nanti isyak nanti orang dah more apa semua pukul 10 sembahyang isyak. Jadi sekarang ni sembahyang tarawih dulu. Tak boleh. Kalau dia buat macam tu juga, sembahyang tarawih dia tak dapat tarawih, dapat qiyam Ramadan je ataupun solat sunat mutlak je. Tak dapat solat sunat tarawih. Habis tu nak buat macam mana? Dia kena sembahyang isyak dulu. Maka jika tak sah sembahyang isyak, maka tak sah tarawih. Yang ni pernah berlaku dulu. Beberapa tahun lepas, viral. Siap masuk dalam surat khabar, masuk TV lagi. Apa yang berlaku? Imam dia tak sah sembahyang isyak, makmum tak tegur, makmum dengan makmum tak sah. Makmum yang tak tegur-tegur semua. Apabila imamnya tak baca Fatihah. Ada rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, ataupun baca Fatihah tak habis. Dia tinggal ayat. Maka makmum semua tahu, imam tak baca, makmum yang tahu lah. Imam tak baca ni. Tak baca Fatihah ataupun imam tak sempurna baca Fatihah ni. Tapi dia ikut juga. Makmum tadi ni. Lepas habis sembahyang isyak, sembahyanglah tarawih ramai-ramai. Habis sembahyang tarawih, baru duduk sembang masa makan tu. Tadi perasan tak isyak imam tadi? Perasan? Tak baca Fatihah ataupun baca tak cukup satu ayat. Oh, tak cukup. Ikut juga. Maka pada malam tu semua tak sah sembahyang tarawih. Jadi tapi bukan tak sah sembahyang tarawih dengan maksud sembahyang tu tak sah semua. Sembahyang tarawih tu tak sah, tapi sembahyang tu sah. Yang tak sah tu tarawih. Tak dapat pangkat tarawih, dapat pangkat solat aja. Solat apa? Solat 2 rakaat, sunat. Sunat apa? Dia panggil sunat mutlak. Pahala dapatlah. Malam Ramadan lagi dapatlah. Cuma tarawih dapat tak dapat sebab tak sembahyang isyak. Tak sembahyang isyak apa dah sembahyang isyak. Dah sembahyang isyak apa tak sah. Jadi kena sah dulu sembahyang isyak, baru sah tarawih. Jadi walaupun ayatnya pendek je. Dia kata, waktunya kemudian daripada sembahyang isyak hingga keluar fajar. Waktunya kemudian daripada sembahyang isyak. Tarawih ni selepas sembahyang isyak. Pendek je. Tapi kita dapat faham daripada ayat yang pendek ni, jika buat sebelum sembahyang isyak, walaupun dah masuk isyak, cuma dia buat sembahyang tarawih tu sebelum solat isyak, tak sah tarawih dia. Tarawih yang tak sah, solat sah. Solat sah, tarawih tu tak sah. Macam tu juga jika dia sembahyang isyak sebelum masuk isyak. Lepas dia sembahyang isyak tu dia sembahyang tarawih, walaupun tak masuk isyak lagi, sah ke tidak? Sah. Sebab syaratnya bukan waktu isyak, syaratnya selepas solat isyak. Soalannya, boleh ke sembahyang isyak bukan waktu isyak? Boleh. Jamak takdim. Dia musafir. Bila dia musafir, pukul 7 ni dah masuk maghrib ni. Sembahyang jamak takdim, sembahyang maghrib 3 rakaat. Lepas sembahyang maghrib 3 rakaat bulan Ramadan ni, terus sembahyang jamak takdim kan? Terus sembahyang isyak, buat qasar ke tak buat qasar? Buat qasar lah 2 rakaat. Terus. Lepas tu pukul 7.15 siap dah sembahyang. Boleh tak sembahyang tarawih? Boleh. Sembahyang tarawih apa? Pukul 7 suku orang duk makan lagi kat luar. Dia kata aku makan 2 biji cukup lah, tamar, minum air segok. Dia duk makan kuat. Dia ni dah tarawih dah. Sebab apa? Sebab dia dah sembahyang isyak. Dan sembahyang isyaknya terbilang. Sembahyang isyaknya sah.
Jadi dia semayang isyak. Habis 20, orang baru start nak semayang isyak. Aku tarawih dah balik lah. Nak pergi jalan. Dah selesai dah tarawih. 20, bukan 8, 20 dah buat. Masa tu tak masuk isyak pun lagi, habis 20. Sah. Sebab solat sunat tarawih bukan pada waktu isyak, lepas semayang isyak. Jika dia lakukan pada waktu isyak tapi tak semayang isyak, tak sah. Tak semayang isyak lagi, tak sah. Ataupun jika dia lakukan sebelum waktu isyak tapi dah semayang isyak, sah. Semayang isyak yang adaan, yang tunai, yang qada tak jadi. Yang qada tak jadi, yang tunai, adaan. Okey. Itu maksudnya pastikan sah dulu semayang isyak baru semayang tarawih. Dan hingga keluar fajar, maksimum dia sampai subuh. Bukannya pukul sampai pukul 10. Kita kadang-kadang pukul 11 tak ada nak semayang tarawih kat masjid surau, tak ada. Rugi kita malam ni. Rugi apa balik semayang kat rumah. Sebab dia maksimum dia sampai subuh. Masuk subuh baru habis tarawih. Waktu tarawih. Semayanglah pukul 5 atau pukul 4.30 ke, bangun awal sikit sahur tu. Ataupun sahur buat bangun pukul 5, habis 5.30, ada setengah jam lagi, semayanglah tarawih kat situ. Janji belum masuk fajar, belum masuk subuh. Adalah ia dituntut berjemaah itu 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. 2 rakaat. Maka tiada sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Kitab Musalli kita ni, Syekh Daud, dia karang sangat cantik. Mari kita tengok, kita baca elok-elok. Dan adalah ia dituntut berjemaah itu 20 rakaat. Solat tarawih 20. Kalau kita tengok solat-solat lain, kalau rajin kaji lah, solat duha 8 rakaat. Tapi minimum 2. Dia akan sebut gitu. Minimum 2. Tapi duha 8. Ada setengah riwayat 10 rakaat. Tapi minimum mesti ada sebut 2. Witir minimum 1. Afdal 3. Terbaik 11. Dia ada minimum, ada maksimum. Tapi solat tarawih dia tak ada minimum. Cuba tengok 20. Dia kata 20 rakaat, sekurang-kurang tarawih 2 rakaat. Tak? Bila tarawih je 20. Bila tarawih je mesti 20. Tengok. Ia dituntut berjemaah iaitu 20 rakaat. Dan dia kata 2 rakaat mesti ada tahiyat dan ada salam. Maknanya ada 10 salam dan 10 kali tahiyat. Tahiyat akhir tu kan, 10 kali tahiyat, 10. Baru dapat tarawih. Dia tak macam solat duha ke, solat-solat lain, dia mesti ada minimum ni. Paling kurang berapa, paling banyak berapa lah. Mesti ada. Tapi dalam solat tarawih dia tak ada. Dia 20. Tak cukup 20. Maka tak sempurnalah tarawih dia. Tu lah, dalam kitab-kitab tu lagi tu. Kalau kita perasan lah dulu-dulu, mana ada buat 8? Ada. Dalam yang saya ingat lagi lah, saya tahu 80-an dah ingat-ingat kecil lagi, tapi dah ingat-ingat lupa, ingat lagi lah. Mana ada? Tahun 90-an tak ada 8. Tahun orang dulu cerita, tahun 70-an, 60-an, 50-an, lagi tak pernah dengar 8 ni. Bila tarawih 20. Bila start dengar ni? Rasanya 20 tahun lepas kot. Ke 15 tahun, beberapa belas tahun lepas baru dengar 8. Dengar gitu je. Tapi banyak masjid surau buat 20 juga. Baru mungkin 10 tahun yang terakhir ni baru pakat-pakat 8, 20 pula payah nak cari. Mana buat 20 Semua 8. Dulu nak cari 8 tak jumpa. Dengar gitu je. Dengar ada 8 tapi kat masjid mana tahu buat 8. Tak jumpa, semua 20. Makin lama itu belasan tahun lepas. Dalam 10 tahun lepas nak cari buat 20 pula payah. Dia kena masjid besar-besar, masjid negeri besar-besar je buat 20. Yang kecil-kecil semua 8. Kenapa jadi gitu? Orang dulu buat dah cantik dah. Sebab kita nak masa nak sembahyang tarawih tu kita nak panggil qori-qori yang apa Quran baca banyak-banyak. Sedangkan orang dulu senang je. Dia baca surah pendek je. Relax. Alha rakaat kedua kulhu. Idraja kulhu. Relax aje. Sembahyang pun relax. Dan nama tarawih, sembahyang relax, sembahyang rehat. Tapi kita cuma kata adakah buat 8 tak dapat tarawih? Kita tak kata gitu. Dapatlah, dapat 8. Tapi nak dapat tarawih komplit sempurna 20. Kalau buat kurang 20 tak dapat sempurna tarawih. Sebab tarawih mesti 20. Sebab Nabi buat 20, cuma Nabi buat 8 je di luar, 12 buat di rumah. 20. Adalah sebahagian ulama mengatakan kalau buat kurang daripada 20 tak dapat pahala tarawih. Dapat pahala dipanggil pahala sembahyang qiyam Ramadan. Nama sembahyang tu qiyam Ramadan.
pahala mendirikan malam-malam Ramadan, tapi tak dapat pahala tarawih. Tarawih lagi besar. Nak dapat tarawih dia mesti buat 20. Ada ulama kata gitu. Mujurlah ulama kita mazhab Syafi'i ini, dia lembut sikit. Buat 20 dapat sempurna, buat 8 dapatlah 8 punya pahala. Dapatlah tarawih 8. Tarawih 8 punya dapat 8 markah macam tu kot. Dapat 8 markah. Buat 20 dapat 100 markah. Kenapa dapat 100? Ini tidak adil. Sebab 20 komplit. Dapatlah 100. Habis kalau buat 8 dapat 8 markah. Dapat tak tarawih? Dapat. Jangan kita tak dapat. Tapi ada ulama kata tak dapat. Dapat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan pun sembahyang juga. Daripada duduk kedai makan colek, duduk makan minum teh tarik, baik sembahyang 8 pun. Nak banding tu. Nak buat perbandingan. Cuma nak buat perbandingan 8 dengan 20, jauh besar 20. Bukan sikit-sikit. Jauh besar 20. Tapi 8 dengan duduk tengok TV kat rumah, jauh besar 8. Tu je. Nanti kan, kalau macam tu nak buat 20 tak larat. 8, semua buat 8. Tak payah buat, tunggu tak payah sembahyang. Rugi juga. Kalau kita buat perbandingan. Sebab itulah kita tak pernah tengok apa 8 dulu. Orang lama tahu kan? Tak pernah dengar 8. Dia sama ada buat 20 atau tak buat langsung. Orang dulu. Malah aku tak buat langsung. Dia tak ada 8. Memang tak ada pun. Sebab 8 ni mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 20. 20. Dan 20 tu mesti 10 salam. Dan dia mesti ada lebih daripada 3 kali rehat. 4 kali rehat dia kena ada. Rehat. Nanti kita cerita bab rehat tu nanti. Baca dulu sikit. Sebab yang rehat tadi tu dibuat oleh penduduk yang duduk di Mekah. Di Madinah dia 36. Imam Malik berfatwa di Mekah di Madinah, siapa yang duduk di Madinah sunat tarawih 36. Bukan 20, 36. 36. Di Mekah 20. Di Madinah 36. Imam Malik kata. Sebab apa? Sebab di Mekah setelah buat 4, mereka tawaf 7 kali. Lepas tu buat 4 lagi, tawaf 7 kali. Buat 4 lagi, tawaf 7 kali. Buat 4 lagi, tawaf 7 kali. Jadi 4 buat 5 kali gitu. Jadi 20. Di Madinah mana boleh tawaf. Jadi Imam Malik dia fatwa mazhab Maliki itulah. Imam Malik itu imam yang mazhab yang mengasaskan mazhab Maliki itu. Dia kata oleh kerana kita buat 4 kita tak boleh tawaf. Orang Mekah boleh tawaf. Ini tidak adil, rugi. Jadi macam mana? Waktu tawaf tu kan 7. Daripada waktu tawaf tu kita buat 4. Jadi 4 orang Mekah 4 tawaf 7 kali. 4. Berapa rehat dah? Berapa kali rehat dah? Sekali baru kan? Sekali. 4. Lepas tu rehat tu tawaf lah. Tawaf 7 kali. Dah 2 kali rehat. Dah 4 dah 12. Lepas tu rehat. Tawaf lagi. Lepas tu 4 dah 16. Tawaf lagi. Lepas tu 4. Jadi 4 kali rehat. 4 kali rehat. 4 kali 5 20. Tapi rehat 4 kali lah. 5 kali 4 5 kali. Kat tengah tu 4 je lah. Kat tengah-tengah tu rehat tu, dia panggil rehat dekat tengah tu 4 je lah. Jadi kat tengah tu, yang dekat tengah tu di Madinah dia ganti tawaf 7 kepada 4 rakaat. Jadi 4 16 tambah 20 36. Kita kira pun malah nak sembahyang 20 tak cerita 20. Kira Allah serabut aku kira sampai 36. Nak buat 20 pun. Itulah kita. Tak salah, benda sunat lah. Benda sunat. Cuma nak beritahu sebab tu di Madinah 36. Sebab dia dengki dengan orang Mekah. Dengki dalam ibadah tak apa. Cemburu dalam masalah ibadah bagus. Dia dengki, tak boleh jadi. Mereka buat 4, lepas tu tawaf 7 kali. Kita nak tawaf Masjid Nabawi, mana boleh? Tak boleh jadi ni, kita dengki dengan dia. Dia orang tawaf 7 kali, kita sembahyang 4 rakaat. Tarawih tambah 4. Jadi dia orang tawaf 7 kali tu 4 kali lah. 7 kali tu sebanyak 4 kali rehat. Kita buat 4 rakaat 4. Jadi 16 rakaat. Tambah lagi dengan 20 tadi. Ada fatwa Imam Malik juga, mazhab Maliki juga 48. Kita dengar je lah, buat. Tak ada harapan. Yang 20 pun lari, hilang. Tinggal imam mengantuk Bilal. Tu yang 20. Imam tengok, hilang. Tadi ramai. Hilang 8. Tak semai witir pun, hilang. Imam pula yang sampai habis. Makmum lebih alim daripada imam lah. So apa dia balik awal? Balik awal. Okey. Dan sunat dinyaringkan bacaannya. Ketika solat tarawih tu sunat nyaringkan, kuatkan bacaan, nyaring. Bukan baca perlahan. Sunat nyaring.
solat ni. Sedangkan kita tahu solat-solat sunat ada yang nyaring, ada yang tak nyaring kan. Antara solat sunat macam qabliyah, ba'diyah, senyap aje, sir aje. Solat duha, solat witir biasanya senyap je kan. Tapi solat tarawih dia nyaring, dijahar. Macam kita dah buat selalu lah. Maka tiap-tiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih. Ini kena faham bahasa Arab sikit lah. Sikit je lah. Tarawih. Tarawih tu jamak. Dia ada mufrad, musanna, jamak. Tapi kalau bahasa Inggeris dia ada singular dengan plural. Satu tu singular. Plural tu 2 tu dah banyak. Tapi bahasa Arab dia ada 3. Dia ada 1, 2 baru banyak. Dia special sikit, special. Jadi mufrad, musanna, jamak. Kalau 1 kali mufrad lah. Kalau tarawih tu 1 kali tarwihah sekali rehat. Sebenarnya kalau kita tengok tarawih pun berasal pada rehat lah, yang kita panggil rehat-rehat tu. Tarawih tu rehat, relax-relax, santai-santai. Jadi sekali santai, sekali rehat, tarwihah sekali rehat. Kalau nak rehat 2 kali, tarwihatani. Kalau nak rehat 3 kali, 4 kali ke atas, berjamak lah banyak, tarawih. Jadi tarawih ni 3 kali rehat ke atas. Kalau 2 kali rehat, dia tak panggil tarawih. Sebab tarawih tu jamak, dia plural. Jadi kalau kita tengok 3 kali rehat, kalau 3 kali rehat, 4 semayang. Dia maksudnya setiap 4 rakaat dinamakan satu tarawih, satu rehat. 4 rakaat, rehat 1. Dia panggil sekali rehat. 4 rakaat lagi, rehat sekali. Dia panggil 2 kali rehat. Lepas tu berhenti. Bukan. 4 rakaat, sekali rehat. Lepas tu 4 rakaat. Lepas tu habis. Maknanya berapa kali rehat? 1 kali rehat. Kalau buat 8, sekali rehat. Kalau sekali rehat, buat 8, dia tak panggil tarawih. Semayang apa ni? Semayang tarwihah. Tarwihah mana pula? Sebab apa tarawih ni? Rehat banyak kali. Lebih 3 kali. Baru tarawih. Jamak. Habis kalau sekali rehat, semayang apa? Semayang tarwihah. Sekali. Sebab tu kata, bila sebut tarawih tu dah rehat 3 kali ke atas. Jadi bila 3 kali ke atas, 4 rakaat, rehat sekali, 4 rakaat. Oh 8. Maknanya bukan 8 lah semayang tarawih. Dah dari sudut bahasa dah kalah dah kat situ. Dari sudut bahasa dah gagal. 4 rakaat, rehat sekali. 4 rakaat, rehat sekali lagi. Lepas tu 4 rakaat. Itu baru rehat 2 kali. Itu dah berapa belas? 4. Dah 12 rakaat. Mana ada semayang orang buat 12 rakaat tak? Kalau ada orang buat sekalipun, dia tak panggil tarawih. Dia panggil tarwihatani, 2 kali rehat. Sekurang-kurang tarawih 3 kali rehat. Maksudnya 4 rakaat, rehat sekali, 4 rakaat, rehat sekali, tarwihatani, 4 rakaat, rehat sekali, 4 rakaat. Jadi 4, 16. 16 rakaat tu baru boleh panggil tarawih. Tapi ada kat tarawih 16? Tak ada. Maknanya 20 je lain tinggal. Tu je. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa sebut tu salah dah. Nak semayang apa ni? Nak semayang tarawih. Tarawih tu masuk apa? Banyak kali rehat. Banyak kali masuk apa? Lebih 3 kali. Tapi kau rehat sekali je, tu bukan tarawih. Gitulah. Dari sudut bahasa pun dah salah dah sebut. Kalau orang faham lah. Okey. Jadi okey, sekarang ni 4 rakaat. Bila buat 4 rakaat, 4 rakaat lepas tu rehat. 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Okey, kita cuba tengok Itu di Mekah. 4 rakaat, tawaf 7 kali, santai-santai rehat. Lepas tu 4 rakaat. Maka dia makan masa berapa jam? 4-5 jam. Makan masa tu. Sebab santai, mungkin semayang pukul 12 baru balik di Mekah. Cerita asal dulu. 4 rakaat, tawaf 7 kali, 4 rakaat. Dan buatlah begitu sebanyak sampai 20 rakaat. Bila 20 rakaat dan rehat 4 kali. 4 kali 4 kali rehat. Kenalah tarawih banyak kali rehat, iaitu lebih pada 3, iaitu 4. Ya. Orang Madinah, yang kata Imam Malik tadi, dia tak berhati, dia dengki, dia selang di tengah-tengah tadi tu, yang 4 kali tawaf tadi tu, dia selang dengan 4 rakaat ganti. Jadi 16 jadi 36. Kan? Kita kat Malaysia tiru tok nenek kita, tok guru dulu dah buat dah. Kita je kadang-kadang tunjuk pandai. Kata tak, Nabi tak buatlah, ngarutlah bid'ah lah apalah. Kita buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak tambah 4 rakaat lagi macam dekat Madinah. Imam Malik kata hanya boleh buat ni kat Madinah je. Luar tak boleh. Imam Malik tak bagi. Aku berfatwa hanya di Madinah sahaja boleh buat 36. Di luar tak boleh. Habis kita nak pakai macam mana? Nak buat 20.
Nak buat 20 rugi, tak lengki je. Kena dalam bab ibadah. Rugi je. Kita cuma dapat buat 20. Sedangkan di Mekah asalnya, bukan sekarang punya Mekah, dulu punya Mekah. Asalnya boleh buat 20 betul, tapi berserta dengan 4 kali 7 kali pusingan, 4 kali 4 set. Tapi kita dekat sini nak buat apa kita ni sekarang? Maka tok guru kita kena buat sesuatu. Itu yang kita doa apa selama ni. Kita berzikir, tapi sebelum tu dulu baca Quran, buat berzikir sendiri, tapi tak boleh jadi orang Melayu ni kalau zikir seorang-seorang pakai tak buat. Ni cerita orang dulu, dia tahu dah anak cucu dia memang akan jadi macam mana. Dia faham dah, dia tahu perangai. Anak aku tahu, anak cucu aku. Ni di sekarang ni kita 100 200 tahun lepas, 300 tahun lepas. Sekarang ni betul lah. Kalau katalah zikir, pakai-pakai zikir. Ada orang buat pakai-pakai baca Quran. Lepas habis 4 rakaat pakai-pakai baca Quran satu muka. Agak ada orang buat? Tak ada. Jadi tahu dah orang Melayu ni malah. Nak buat kena buat grup. Nak buat grup. Jadi macam mana? Dia buat Subhanal Malikil Ma'bud. Seronok. Subhanallah, seronok pakai-pakai. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Kan semangat jadi. Kalau buat seorang-seorang boleh buat kat rumah. Ada tak buat kat rumah lepas sembahyang 4? Betul. Subhanal Malikil Ma'bud. Tak ada orang. Tak buat. Kita mesti berkumpulan. Jadi bila dia tahu macam tu, diselang zikir. Itulah kehalobaan kita dalam ibadah. Mengikut kadar kemampuan kita. Orang Madinah hebat, dia tambah dengan 4. 4 jadi 16 rakaat. Hebatnya orang Mekah, dia tambah dengan 7 kali tawaf. Buat 4 set, 4 kali tawaf, 4 kali. Buat 4 kali, 7, 4 kali. Kita boleh buat macam tu. Nak baca Quran satu muka, nak 4 lagi. Baca Quran satu muka, 4 lagi. Baca Quran satu muka, pun tak mampu. Macam mana nak buat? Kumpul ramai-ramai, kita nak buat apa? Zikir nak? Zikir apa yang paling afdal? Zikir paling afdal selawat. Jom selawat. Allahumma salli. Macam tak seronok Kita buat macam ni sikit bagi seronok sikit. Seorang ada tekong. Tekong ni seronok. Tu je. Cantik dah sebenarnya. Cantik dah. Tapi itulah. Kalau akhir sekali kalau tak buat gitu, kalau katalah tak, Nabi memang tak buat dulu, kita pun tak buat. Bila pakat-pakat tak buat, cuba tengok generasi akan datang. Tengok generasi akan datang, memang tak buat apa dah. Akhir sekali tak sembahyang tarawih pun. Tu, kita kena pandang tu jauh sikit lah. Pandang. Sebab ada tempat-tempat yang tak buat. Contohlah, kalau lepas sembahyang tak baca doa. Adakah tiap-tiap orang akan baca doa masing-masing? 50% belum tentu. Berapa? 30% je baca doa. Ada 20%, 10% yang baca doa. Kalau tak ada wirid sikit-sikit lepas sembahyang, tak baca dah. Buktinya kat rumah baca. Tak payah tengok orang. Dia tengok diri sendiri je. Kat rumah ada tak wirid? Wirid macam wirid Astaghfirullahalazim. Lepas sembahyang maghrib seorang-seorang kat rumah, la ilaha illallah 10 kali. Lepas tu baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ada tak kita buat gitu kat rumah? Kalau ada pun berapa orang yang buat? Jadi bila buat ramai-ramai buat, kita buat juga. Kalau kat rumah tak buat, gitulah kita. Ni nak apa pula? Dia baca masing-masing Masing-masing baca. Baca masing-masing. Memang baca masing-masing. Mungkin kita selesai, anak kita nanti agak-agak macam ni. Kita kenal anak kita macam ni, malah ke tak malah. Cucu cicit akhir sekali tak kenal wirid. Lepas sembahyang balik. Macam tak ada adab je. Lepas sembahyang tu orang belah. Tunggulah sekejap, sikit. Taklah salah berdosa, tak adalah. Dia adalah adab-adab dia. Sikitlah. Okey. Kemudian sembahyang witir. Lepas habis tu, last sekali lepas 20 rakaat sunat sembahyang witir, kemudian daripadanya sembahyang witir dan sunat dibawa kunut pada witir nisfu yang kedua daripada Ramadan. Sunat witir lepas 20 tu sunat witir minimum 1, sekurang-kurang akmal 3, terbaik 11. Kalau buat 3 dekat sini, sambah lagi kat rumah nanti. Terbaik 11 rakaat witir. Okey. Dan bila dia kata nisfu yang kedua, maksudnya nisfu ni separuh yang kedua bulan Ramadan, maknanya 16 Ramadan, malam tu 16 Ramadan, 16 sampai
sampai raya, sampai malam raya tu lah. Malam raya tak ada tarawih lah kan. Maka sunat witir. Yang mana witir, sunat witir dan sunat kunut pada witir itu, yang 16 tu. Yang 16. Dan witir tu bukan witir sunat hayah. Dia witir tu sunat ab'ab. Dengan maksud kalau terlupa sunat sujud sahwi. Macam witir, macam kunut subuh. Jadi maknanya ketika subuh ada kunut, kalau terlupa, tertinggal, sunat sujud sahwi. Yang ni pun sama. Kunut pada witir nisfu, separuh yang kedua daripada bulan Ramadan. Kalau tertinggal, sunat sujud sahwi juga. Habis bab solat tarawih. Dia tak boleh tekan-tekan sangat benda sunat, dan benda tu pula khilaf. Cuma kita nak bagi tahu inilah pendapat muktamad mazhab Syafi'i, dan dah telah diamal dulu. Tapi tekan akhirnya pakar-pakar tak sembahyang tarawih. tak bukan tekan sangat, cuma nak bagi faham gitu. Okey, faham tak? Okey, nak buat 8, sila lah. Daripada tu lah sebut tadi kan, daripada duduk saja-saja makan colek kepuk, makan jepuk kat kedai. Baiklah 8 ni. Buat 8 tapi tak ada witir, lepas witir lagi. Daripada langsung tak ada, baik yang buat 8 witir lagi juga. Daripada tak buat langsung. Kita tengok keadaan semasa kita. Keadaan tahap masyarakat, tahap iman kita sendiri, kekuatan dalam mengerjakan ibadah kuat macam mana. Adakah kita macam zaman para sahabat? Tak ada ya. Kita tak kuat. Sahabat dulu tidak malam tahajud. Zaman 300 tahun pertama, salafus salih hebat. Kita angkat pedang dia tu dekat 2 kilo. Pegang pedang macam ni. Boleh pegang, kuat. Sembahyang tak ada masalah. Kita nak tolak kain selimut pun tak agak. Berat pun, rasa macam 100 kilo kain selimut Kalau timbang kain selimut tak sampai 1 kilo. Tapi cuba tolak pukul 6 pagi. Habis bab tu. Solat sunat gerhana matahari pula. Solat sunat gerhana matahari, ada tok guru cakap, sebenarnya di masjid buatlah 20. Siapa nak 8 dia boleh berhenti 8. Tapi kalau buat 8, yang nak buat 20. Tu je. Biasanya yang ada imam ni lah, imam apa dia panggil? Imam betul, imam bukan betul semua imam betul. Apa imam panggil? Imam lantikkan, yang imam tetap. Imam tetap, imam betul pula. Ada ke imam salah? Imam tetap tu ada 3-4 orang. Kalau macam tu, yang ada macam tu kan, buatlah 20. Habis tu orang nak 8 dia boleh pergi. Orang nak 20 dia boleh stay. Macam kita baca doa kan, baca lepas tu kan ada wirid lepas sembahyang. Siapa tak nak wirid boleh pergi, siapa nak wirid boleh duduk. Jadi menang, sama-sama menang. Kalau buat 8, siapa nak buat 8, dia boleh balik, dia menang. Siapa nak buat 20, ada. Tapi kalau buat 8, siapa nak 20, macam mana? Tak ada. Jadi yang nak buat 8, okey lah. Yang nak buat 20, tak boleh buat sebab tak ada. Mu buat rumahmu, aku rumah apa? Rumah tidur Habis macam mana? Jadi buatlah kalau ada imam tetap tu, imam buat 20. Biar semua menang. Sampai saya pernah pergi satu tempat tu, ramai orang. Dia buat 20. Bagus dia punya tu. Dia buat tempat parking dia. Saya parking, saya tengok pelik. Apa benda tulisan tu? Dia tulis geng 20. Geng 8. Geng 8 jangan parking sini. Kalau geng 8 parking dekat, geng 20 tak boleh keluar lah jalan lagi nanti. Jadi geng 8 dia kena parking tempat ni. Geng 20 dia pergi depan. Maknanya dia keluar lambat. Oh gitu, bagus lah buat. Boleh buat lah. Best. Okay. Solat sunat gerhana matahari di Negeri Sembilan ada buat 10. Ada buat 10 rakaat. Semua adalah pendapat. Cuma pendapat muktamad mazhab Syafi'i 20. Solat sunat gerhana matahari. Solat sunat gerhana matahari ni bila berlaku gerhana. Bila berlaku gerhana. Yang mana gerhana ni antara tanda kekuasaan Allah. Kadang-kadang bila kita duduk dalam kekuasaan Allah ni, yalah bumi, langit, bumi ni kekuasaan Allah, kadang-kadang kita lupa bahawasanya Allah tu berkuasa. Kita lupa. Setiap hari terbit matahari pukul 7 cerah, pukul 7 cerah, pukul 7 cerah, pukul 7 cerah, pukul 7 cerah. Kadang-kadang lambat sikit 7:05 minit, 7:10. Kadang-kadang cepat sikit 6:50, 6:40 cerah dah. Tapi duk main situ aje. Lama-lama kita lupa. Allah, hebatnya Allah. Tak
Tak pernah. Pukul 11 ni tak ada lagi matahari. Tak pernah. Allah terlupa. Tak pernah. Maksudnya kena rasa hebat. Tapi oleh kerana kita duduk dalam kekuasaan Allah, kita jadi lupa. Dia gitu lah, jadi lupa. Bila dah tak, macam tu lah kita ni, bila dia lupa. Jadi kadang-kadang lupa je, Allah tunjukkan kekuasaannya. Itu gerhana matahari jadi tu. Allah tunjukkan, teringat balik Allah. Lupalah Allah Maha Kuasa. Sebelum ni memang tahu Allah Maha Kuasa, tapi dah duduk dalam tu jadi lupa. Jadi lupa nak bersyukur. Maka Allah tunjukkan sedikit gerhana matahari, gerhana bulan. Sebab bulan dan matahari ni dia berjalan ikut apa dia panggil lah, apa istilah, surah Manazilah hatta adakal, surah Yasin, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Pada antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan malam dan siang. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara. Maksudnya bila siang datang, malam hilang. Bila malam ada, siang hilang. Begitulah. Dia tak ada malam siang bang sekali. Kiamat tu. Bila malam gelap hilang aja, gelap tu hilang. Bila gelap hilang, cerah lah. Bila cerah tu hilang, gelap. Betul, seterusnya ayat tu lah, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itulah dia. Wasyamsu tajri, dan matahari tajri. Kalau kita tengok kamus, tajri ini berenang. Wasyamsu tajri. Tajri itu berenang. Maksudnya berenang itu kan, berenang itu mana ada air. Itu ada kajian-kajian lah. Berenang. Matahari tu dia berjalan, berlari limustaqarril laha, mengikut orbit. Orbit ada panggil orbit. Tu nak sebut. Dia ikut orbit dia. Dia pusing ikut orbit. Dia tak lari. Kalau lari sikit dia, ini matahari ni bulan, betul, matahari bulan bumi, lari sikit dia, dem, habis. Kiamat. Dia tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Lepas tu wasyamsu tajri. Apa tu? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Sama juga. Dan bulan pula dia ada, betul lah, macam orbit tu lah, manazil. Apa benda nak sebut tak reti. Perjalanan tu yang pusing kat situ je, dia tak pergi kot lain. Orbit juga ada panggil. Manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kita tengok besar matahari, bulan kecil bulan sabit hilang, besar balik, kecil besar yang kita nampak kat situ. Lepas tu tak ingat. Al-qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tu yasbahun pun berenang enggak? Kita tengok yasbahun, dia berenang mengikut garisannya. Jadi tak mungkin malam akan tak mungkin bulan akan mendapatkan matahari, tak mungkin matahari akan mendapatkan bulan. Mendapat tu tak mungkin. Kalau mendapatkan juga, memang mendapatlah kita, iaitu kiamat. Dia tak mungkin. Okey. Bila macam tu, tiba-tiba je Allah biar kacau sikit, nak bagi sedar tu. Okey. Allah yang jalankan bumi, Allah yang tu sekejap. Sebab kita terlupa. Kita lupa. Kita kan manusia. Manusia ada satu makhluk yang pelupa. Sebab maksud manusia tu asal daripada perkataan insan-insan kan. Asal daripada perkataan nasia. Nasia ni lupa. Kita ni makhluk yang lupa. Malah lupa adalah sebagai rahmat bagi kita. Kalau kita tak lupa, rahmat tak? Kalau kita tak lupa, kita lupa tak? Kita tahu tak orang mati 60-70? Dah Nabi cakap umat aku 60-70. Dan kebanyakan kita tengok keluarga kita, orang kawan-kawan 60-70 mati. Ingat tak? Ingat tak? Kita tahu tak? Tahu kan? Yakin tak? Yakin kan? Jarang 98. Jarang. Jarang sungguh. Tapi biasa 60-70 meninggal lah. Okey, kita sekarang dah 50. Maknanya ada lagi berapa? Kalau kita ingat, rasanya kena buat renovation ni. Tak cukup. Yang tak mari tu lupa lah tu. Memang lupa lah. Bila ada kematian, masa tu teringat. Allah, kita bila-bila. Masa tu teringat.
Kita bila-bila boleh mati. Masa tu masa tengok kematian tu. Masa pergi kubur, Allah, kita bila-bila boleh mati. Lepas habis dah macam tahlil apa semua, pergi naik kereta, oh bahasik kan, masa tu nasib kabur. Masa tak ada mati lah. Orang tak ingat mati lah. Sebab kita lupa, kejap je lupa dah. Kejap lupa dah. Dah memang kita makhluk pelupa. Dan pelupa itu adalah rahmat bagi kita. Kalau tidak, tak tahulah. Kalau memang kita rahmat sebenarnya lupa tu. Cuma janganlah lupa Tuhan. Jadi kadang-kadang bila lupa, Allah kacau sikit sistem tadi, supaya kita sedar balik. Oh, kejap. Allah yang buat ni. Gerhana matahari ni, gerhana matahari macam mana? Bulan, bumi, matahari, bulan kat tengah. Kan? Betul? Betul kan? Bulan, bumi, ni matahari, bulan kat tengah. Itu kan gerhana matahari? Betul lah. Takut tukar. Jadi maknanya bulan menghalang cahaya matahari dari kena bumi. Bulan menghalang cahaya matahari dari kena bumi. Ya, betul. Itu gerhana matahari. Jadi maknanya akan kelihatan gelap dekat matahari tu. Matahari siang-siang ni akan nampak matahari tu gelap lah. Sebab bulan duduk halang. Bulan menghalang cahaya matahari daripada kena bumi. Itu gerhana matahari. Dan bila terjadinya, Allah sekadar nak bagi kita sedar balik bahawasanya aku Maha Berkuasa. Lupa ke? Gitu kan. Sedar balik gitu. Bukan sebab kesan gerhana ni terjadi kerana perkara baik atau perkara sial. Orang dulu ada macam-macam dia buat. Malapetaka ataupun nikmat tadi. Orang jahiliah dulu, bila berlaku je gerhana matahari, dia percaya ada kematian orang besar ni. Ataupun nak mati ni, ada orang besar nak mati ni. Orang besar-besar, pemimpin besar, ada yang nak mati ni. Bila gerhana, kita minta lah. Minta apa? Minta lah. Orang dulu. Sedangkan Nabi tak bagi cakap gitu. Nabi ada 7 orang anak. 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan. Daripada yang ada anak tu daripada 2 isteri aja. Yang lain semua tak ada anak. Yang pertama Khadijah, Siti Khadijah. Yang kedua dia asalnya seorang hamba, Maryah Qibtiyah, Mesir lah, belah Mesir ni. Kahwin setengah hamba, kan Nabi bebaskan dia lah. Bebaskan, lepas tu kahwin. Ada kata Nabi kahwin hamba juga. Daripada Maryah ni lahir seorang anak. Daripada 6, Khadijah 6. Yang lahir daripada Maryah ni seorang, isteri Nabi ni, nama Ibrahim. Ibrahim tak ada. Nama Ibrahim mati kecil. Jadi bila kematian tu pada siang tu meninggal, malam kematian pagi gitulah. Selepas pada kematian tu berlaku gerhana. Maka semua orang kata, ini sebab anak Nabi mati ni. Nabi larang terus, Nabi potong terus. Dia kata ni sebab anak Nabi, macam seolah-olah macam matahari bersedih kerana kematian Nabi, seolah-olah gitu. Maka Nabi potong terus. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar innahuma ayatani min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafrahu ila salah. Bulan ke matahari ke, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Bila terjadinya, dan ia bukan kerana mati atau hidupnya seorang. Bila terjadinya perkara itu, gerhana, maka solatlah. Jangan kata kerana tu, kerana ni. Dan setengah daripadanya muakkad, yakni sembahyang gerhana matahari ni sembahyang muakkad yang sangat dituntut. Dan dibuat juga secara berjemaah. Sunat dibuat secara berjemaah. Dan tak ada pun tahyul-tahyul, kurapat-kurapat, tak boleh tunjuk nanti tangan jari kudung orang dulu-dulu semua tu. Saya pernah juga tengok dulu orang mengandung, dia tak bagi tengok gerhana sebab takut anak tu keluar nanti belang-belang. Pelik-pelik. Jadi kuda belang anak. Orang dulu ni orang cerita ni. Saya ingat tahun 80-an ataupun awal 90-an. Dengar kata, tak boleh, orang mengandung masuk rumah, orang mengandung nanti keluar anak belang gitu. Berlaku tu. Ada yang suruh bersembunyi dekat tempat tidur, bawah katil, duduk bawah katil sampai habis gerhana. Ada yang dia bakar macam mana,
Mana tah. Dia bakar lilin, tak ingat. Ada yang masa tu lah dia pergi pukul pokok. Pokok tak buah, ingat? Ada orang ingat. Tak, pokok tak buah. Pokok tu apa dia panggil tah? Tak berbuah lah. Tapi bila time macam tu je, ambil pukul. Pukul ke, katok ke, takir ke macam tu lah. Takir. Sambil-sambil marah kat mula ni. Buah kamu. Oh, apa? Ni aku tanah. Buah baja tapi tak buah. Buah kamu. Lama dia kena pukul, waktu tu dia malu. Maka lepas pada gerhana dia berbuah. Ni khurafat dulu ni. Khurafat. Kalau memang ada jadi gitu. Jadi tu, khurafat. Ada yang dia ambil basikal dia buah atas pokok tu. Saya perhati tengok, apa benda dia buah? Ambil basikal buruk, buah atas pokok. Ketika gerhana. Sebab apa? Sebab biar pokok tu malu. Uduh yang rupa apa basikal tua duduk kat atas pokok. Itu buat cerita Piramli yang start motor naik atas rumah. Agaknya lah. Memang ada khurafat. Dia tak ada. Nabi suruh solat, Nabi tak suruh buat khurafat tu. Ada yang pernah ni, tak silapnya orang bukan Melayu. Ketika berlaku gerhana ni, dia buat macam mana tau? Dia pukul sesuatu kuat-kuat, gedong dang, dia pukul kuat-kuat masa tengah gelap tu. Kita tanya dia, "Apek you buat apa?" Ketuk tong, ketuk tin, ketuk apa, buat bising. Dia kata, "Matahari dengan bulan mau kahwin tau. Kalau dia kahwin, mati yo." Terus tak ada. Sekarang kita kasih kacau, jangan kasih dia kahwin. Itu kepercayaan dia. Tak tahulah. Ada yang khurafat moden apa? Khurafat moden. Alien tu kan. Masa tu alien tu kan. Tu khurafat moden. Keluar alien lah apalah, datang kat bumi nak menakluk bumi. Tu khurafat juga. Sekurang-kurang ia sembahyang seperti sunat zuhur iaitu 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rukuk dan 4 sujud. Minimum solat gerhana matahari minimum 2 rakaat. 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tu ada 2 rukuk dan 4 sujud. Maknanya sembahyang biasa. Sembahyang biasa. Tapi sembahyang afdal ni macam ni. Yang afdal bukan gitu. Tapi kalau kata tak tahu malah tak dan sembahyang dia 2 rakaat. Niat sembahyang gerhana matahari, Allahu Akbar, gerhana takbir Allahu Akbar, kusuf. Gerhana bulan khusuf, gerhana matahari kaf, kusuf. Sembahyang kusuf 2 rakaat sembahyang macam biasa. 2 rakaat selesai. Tapi kalau yang terbaik yang ini. Dan yang akmalnya, yang paling sempurna daripadanya, ia sembahyang 2 rakaat tetapi 2 qiyam. Ada 2 berdiri, 2 qiyam, dan 2 rukuk, dan 2 i'tidal, dan 2 sujud dalam 1 rakaat. Maknanya macam mana? Berdiri, niat usalli sunnatal kusufi, kusufi syamsi rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tak apalah bab baca tu, kita nak tunjuk itu dulu. Lepas tu rukuk. Lepas tu sami Allah mahmidah, diri balik. Baca Fatihah balik, surah balik. Lepas tu rukuk. Lepas tu diri balik. Itu baru i'tidal. Lepas tu sujud, duduk tu sujud, naik rakaat kedua, baca Fatihah apa semua, rukuk, qiyam balik, baca Fatihah apa semua, rukuk, qiyam, i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Itu terbaik. Okey? Cuma kena pastikan, kena ingat betul-betul, bila buat 2 kali rukuk dalam 1 rakaat dan 2 kali qiyam yang pertama, berdiri yang pertama, qiyam yang pertama rukun. Rukuk yang pertama rukun. Qiyam yang kedua, lepas rukuk tu kan qiyam sekali lagi, itu sunat hay'ah. Rukuk yang kedua pun sunat hay'ah. Jadi makmum masbuk yang mari lambat, dia tengok, oh, elok je, dia pun Allahu Akbar. Lepas tu rukuk. Sekali je rukuk, padahal tadi dah rukuk sekali dah. Maka dia tak dapat rakaat. Nanti lepas imam salam, tambah lagi 1 rakaat. Yang mana ada 2 rukuk jugalah. Jadi kalau kita tengok keseluruhan, dia dapat 5 lah. 5 berdiri, 5 qiyam. Dia berdiri, imam berdiri, dia pun Allahu Akbar. Rupanya imam dah rukuk tadi yang pertama. Ni berdiri yang kedua, sunat hay'ah. Dia ikut imam rukuk, dia pun rukuk, imam i'tidal. Lepas tu imam sujud. Loh, ingat 2 kali. Tadi mari lambat. Oh gitu. Okey. Dia mana dia dah sekali qiyam, sekali berdiri dah. Duduk, sujud, naik rakaat yang kedua, imam baca, imam rukuk, dia rukuk. Dia dah 2 kali berdiri lah makmum tadi.
Okay. Kemudian imam berdiri balik. 3 kali dah makmum tadi. Kemudian imam rukuk, i'tidal, sujud, imam salam, dia dah 3 kali. Dia tambah lagi berdiri 4 kali dah dia. Rukuk, berdiri sekali lagi. 5 masbuk kan. Pelik kan, sembahyang sampai 5 qiyam. Sebab dia hay'ah. Jadi kalau dapat dekat rukuk tu, dapat rakaat, imam tengah rukuk ni, dia pun Allahu Akbar, terus rukuk. Pada rukuk yang kedua tak dapat. Dia dapat rukuk yang pertama baru dapat. Rukuk yang pertama, dia pun Allahu Akbar, rukuk. Imam berdiri balik. Yang tu dapat. Kalau imam rukuk yang kedua, dia Allahu Akbar, rukuk. Dapat. Tak dapat. Tak dapat. Imam yang tidak, nanti tambah 1. Okey. Okay. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya lagi. Pertama yang sempurna, yang tadilah berdiri 2 kali, rukuk 2 kali, sujud 2 kali, bangun rakaat seterusnya buat macam tu juga. Yang lagi akmal, dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya dan rukuknya dan sujudnya. Dipanjangkan, biar berdiri tu lama, biar rukuk tu lama. Lama mana? Mari kita tengok lama mana. Ada tak lama mana? Tak ada. Sekejap. Ada. Tengok lama mana. Sebelum nak cerita lama mana berdiri tu, kita cerita dulu lafaz niatnya, usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat dengan Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Okey, yang kata panjang-panjang tu, yang terbaik buat. Saya pernah buat sekali. 5 jam. Tak buat dah apa tu. Taubat tak buat lah. 5 jam. Sebab apa buat? Sebab kena paksa untuk guru kat belakang. Kurang try sekali walaupun kena paksa. 5 jam. Kenapa jadi 5 jam? Mari kita tengok. Ini yang terbaik. Maka dibaca doa iftitah. Allah niat usalli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala makmuman lah kan. Tengah imaman kan, Allahu Akbar. Lepas tu baca doa iftitah. Allahu berkabira wajjahtu. Lepas tu a'udzubillah dan Fatihah, bismillah, alhamdulillah. Lepas habis pada tu baca surah amin kan? Baca surah apa? Cuba baca Baqarah. Mantap. Baca Baqarah 286 ayat. Baqarah 286 ayat. Allah 286 je. Bukan 1000 ayat. 286 ayat. Berapa lama? Berapa jam? Maksudnya berapa jam? Kami buat 5 jam. Tapi baca laju lah. Baca Tadwir, bacaan tadwir ikut. Bacaan nak laju lah juga. Ke bacaan hadar lah. Tak ingat lah. Bacaan laju lah. Dia bukan bacaan Syatibi ni bukan. Dia Jazari. Dia tak panjang-panjang kan. Tak ada. Ya ayyuhallazina amanu. Tu dia bacaan ada lah. Dia panggil bacaan Haf an Asim juga. Cuma Jazari. Jenis bacaan. Tak apalah, tak tahu benda pun. Apa benda kan? Apa cerita ni? Itu bab lain. Cuma nak ceritanya 5 jam baca tu laju. Baca tu laju baca. Sebab kalau baca laju pun 5 jam. Kalau baca slow, kenapa pula baca Baqarah je takkan 5 jam? Tak habis lagi. Baqarah tu baru qiyam yang pertama. Dia ada 4 berdiri kan. Qiyam yang pertama baca Baqarah. Atau umpamanya, atau 286 ayat lah, apa-apalah. Dan kemudian rukuk. Masa rukuk tu, berapa lama rukuk tu? Kita kena lompat untuk kita faham. Lompat dekat bawah tu. Kalau tidak, dia payah, dia lambat habis ni. Rukuk yang kedua. Mana rukuk yang pertama tu? Pada rukuk yang pertama dan sujudnya pertama, kadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Tu kadar. Jadi kita terus lompat sikit baca tu. Jadi berdiri, baca 286 ayat Baqarah. Masa rukuk tu, baca kadar 100 ayat. 100 ayat berapa? 40 minit. 40 minit rukuk. Imam baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 5 kali pun dah gini. Baca 5 kali. Ini 40 minit. 40 minit. Baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? Berapa kali ya? Selama 40 minit. Boleh tak? Yang ada stand, cabut stand. Yang ada stand, cabut. Nak macam mana itulah sembahyang dia. Okey. Mana taknya Nabi ketika berlaku gerhana, Nabi tak duduk, dia tak duduk senang-senang, dia tak ada relax tak ada. Dia jadi macam tak tentu arah, macam tak seronok. Sebab itu adalah tanda awal kiamat. Jadi sembahyang 5 jam je pun bandingkan kiamat tu. Kecil je 5 jam tu. Kemudian 40 minit lebih kurang. Kemudian baca surah apa pula? Rakaat kedua, surah kemudian daripada Fatihah, lepas rukuk,
40 minit tadi, tambahlah setengah jam lah, rukuk setengah jam, i'tidal. Bukan i'tidal, berdiri balik. Masa berdiri balik, baca Fatihah balik sekali lagi. Tadi Fatihah dah. Itu qiyam pertama. Baca Fatihah, waladhdallin, amin, baca surah. Surah apa? Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran pula lebih kurang 200. Lebih kurang 200 ayat. 200 ayat pula. Berapa jam lah? Tadi berapa jam lah? Tadi Baqarah. Lepas tu rukuk. Rukuk yang ni kita lompat sikit. Baru senang sikit habis. Rukuk yang kedua 80 ayat. Lebih kurang 25 minit. Rukuk 25 minit. Lepas tu i'tidal. Habis tu i'tidal macam biasa. Habis dah satu rakaat, sujud. Sujud apa lah? I'tidal. I'tidal tu macam biasa. Sujud berapa lama? Lompat sikit. Sujud. 100 ayat juga dalam setengah jam sujud. Lepas tu duduk yang tersujud macam biasa. Sujud yang kedua balik. Lebih kurang 25 minit. Begitulah, 25 minit. Kat situ pun dah berapa lama dah. Lepas tu naik rakaat seterusnya. Baca Fatihah. Surah baca apa? An-Nisa. Kan suka perempuan kan? An-Nisa, surah perempuan. Baca. Lebih kurang 150 ayat lebih kurang itu. An-Nisa. Lepas tu rukuk. Rukuk tadi yang rukuk pertama setengah jam, rukuk kedua 25 minit. Yang ni rukuk 20 minit. Rukuk ketiga lah 20 minit. Maknanya dia makin cepat. Makin kurang. Lepas tu qiyam yang keempat. Baca Fatihah, waladhdallin, amin, surah Maidah. Kita suka makan kan? Maidah ni makanan, hidangan. Baca. Makan. Baca lebih kurang kadar 100 ayat gitu. Dia makin nampak dia makin cepat, makin kurang. Lepas tu rukuk yang keempat lah. Rukuk yang keempat tadi 20 dalam 15 minit. 5 minit. Lepas tu i'tidal, sujud, macam tu lah. Sujud yang pertama, sujud yang ketiga lah. Sujud yang ketiga dalam 20 minit. Sujud yang keempat dalam 15 minit. Lepas tu tahiyat, salam. Buat macam tu 5 jam. Dan itulah kali pertama dan terakhir. Tak buat dah. Rasanya kalau orang bayar ambil pitih. Buat tolong ambil Rasa orang bayar belum tentu teruk kita ni sebenarnya. Sebut-sebut nak beritahu teruknya kita. Kalau beratur nak makan punya menteka darah punya pasal, nak makan beratur panjang daripada subuh. Beratur sebab apa? Viral. Yang baru ni kat Kuantan ada panjang apa nama apa? Kunafa apa benda. Panjang beratur kita pergi. Biar ada bom. Aku sanggup tak makan kalau macam ni punya gaya. Boleh tak? Boleh. Berjam duduk. Ini macam soru punya pasal. Boleh berdiri lama. Sembahyang 5 jam. Takkan tak boleh kot. Buat. Dah habis dah. Dan sunat disirkan bacaannya. Sunat baca sir perlahan. Gerhana matahari baca perlahan. Baca perlahan. Baca perlahan. Masuk perlahan tu biasalah macam perlahan, macam baca sembahyang Zuhur Asar kan, baca perlahan sir. Kalau gerhana bulan baca jahar, kuat. Itu nantilah akan datang. Yang seterusnya solat gerhana bulan pula. Gerhana bulan ni sebenarnya sama je gerhana matahari. Cuma ada sikit-sikit lah, adalah sikit-sikit bezanya. Kita bahas akan datang lepas setengah dah. Dekat sejam. 59 minit. Okey tu. Okey, sembahyang sunat gerhana bulan akan datang. Lepas tu solat sunat minta hujan. Lepas tu solat sunat tahajud, solat sunat mutlak. Habis solat sunat. Tangguh dulu, kita suruh tasbih kafarah dan suratul subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum.